Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam slot Johor Memilih bersama saya Nazri Kahar. Kini saya berada di Pontian kerana di Pontian ada DUN yang akan ditawarkan untuk Pelaraya Negeri Johor dan kini saya bersama calon dari Pakatan Harapan khususnya dari Amanah untuk DUN Pulai Sebatang, YB Suhaizan Kayat. Walaupun tak boleh pakai nama YB lagi tapi saya panggil. Boleh lagi. Boleh lagi? Boleh lagi. Sebab speaker tu masih sikit lagi. Boleh lagi. Okey. YB Suhaizan, terima kasih kerana mengundang Eswani sampai ke Pontian pada hari ini. Jadi banyak dah kita dengar sebenarnya kenyataan YB tentang Pelaraya Negeri Johor, supaya rakyat jelas mengapa Pelaraya Negeri ini tidak wajar diadakan ataupun tidak wajar dibubarkan DUN Johor kerana YB sebagai speaker. Banyak juga YB memberi pandangan bahawa ini merupakan pelaraya manifestasi sebuah parti lain. Parti yang dirujuk adalah UMNO Barisan Nasional kerana mereka sebenarnya mendapat banyak manfaat sepanjang 2 tahun ini ketika kataupun peralihan kuasa berlaku sejak langkah Sheraton. Tetapi nak ataupun tidak YB Suhaizan, kerajaan sudah pun menetapkan pelaraya akan berlaku pada 12 hari bulan. Jadi adakah realiti ini terpaksa dihadam dan battle royalnya ataupun gelanggangnya sudah pun dibuka? YB Suhaizan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nazri ya. Ya. Jadi seperti mana yang dinyatakan tadi, kita sekarang ni pilihan raya yang telah dipaksakan kepada kita ya. Jadi bila dipaksa, kita tidak ada choice, tidak ada pilihan. Maknanya kita kena berdepan juga dengan apa juga suasana yang ada pada hari ini ya. Jadi pada waktu ini adalah kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar dapat memberikan kemenangan dalam pilihan raya yang dipaksakan kepada kita. Kita dah tak boleh nak tolak lagi dah keadaan sekarang ya. Jadi kita pada waktu ini memang kita sedang terus berusaha memastikan bahawa pengundi-pengundi ini keluar dan tidak seperti mana yang dihajatkan oleh kluster mahkamah supaya turn out itu rendah. Itu gimana? Itu cara kita pada waktu inilah. Jadi dalam masa yang begitu singkat ini, 14 hari berkempen, bagaimana naratif ini boleh sampai kepada pengundi khususnya di Pulai Sebatang? 12 hari bulan anda perlu beramai-ramai turun mengundi. Okey, begini keadaannya ya. Dia situasi dia begini. Di Pulai Sebatang ni sebenarnya 2/3 daripada bandar di Pontian ini adalah termasuk dalam DUN Pulai Sebatang. Ya. Manakala 1/3 lagi adalah masuk di bawah DUN Kukup. Ya, maknanya dari segi bandar ni ataupun pengundi di Pulai Sebatang ni 60%-nya berada di kawasan bandar dan pinggir bandar sebenarnya. Yang baki itu adalah di kawasan luar bandar ya. Jadi pada waktu ini saya memang memberikan fokus lebih kepada media sosial untuk berkempen. Situasi Pelaraya Negeri Johor seolah-olah cabaran semua parti. Ada parti yang menginginkan peratusan keluar mengundi kalau boleh melebihi 70% kerana itu akan melambangkan keabsahan kerajaan yang dipilih berbanding di Melaka 65%, berbanding di Sarawak di bawah 60%. Tetapi apa cabaran YB Suhaizan untuk Pulai Sebatang? Bagaimana nak menggamit orang yang tinggal di Johor, di Pontian ini keluar mengundi 12 hari bulan, yang berada di luar daerah misalnya di Kuala Lumpur balik mengundi. Kalau yang di luar tu yang dibenarkan untuk undi pos, undilah pos anda supaya anda dikira dalam pertandingan kali ini. Okey. Ya betul Saudara Nazri ya. Memang benar. Itu seperti sebenarnya saya sebut bahawa indikator kluster mahkamah ni sebenarnya adalah dia nak undi turn out ni 65% ke bawah ya. Jadi kita kena menafikan perkara itu dengan melalui kempen-kempen kita. Jadi saya ni sebenarnya dah 5 kali. 5 kali masuk pilihan raya dan ini satu-satunya pilihan raya yang saya tumpu lebih kepada media sosial, medsos ni ya. Jadi oleh kerana kedudukan kita di Pontian ni 2/3 daripada bandar ini adalah Pulai Sebatang. Cuma 1/3 adalah Di Kukup. Jadi bila di bandar ada 2/3 dan kedudukan pengundi di sini ni sebenarnya 60% berada di bandar dan pinggir bandar ya.
Jadi ke situ saya ada kelebihan menggunakan media sosial ini. Jadi hari-hari saya akan upload berita-berita tentang kempen yang saya buat secara turun padang ini, upload dalam media sosial, forum-forum pun dalam media sosial, dialog pun dalam media sosial untuk menggelingkan seluruh tenaga kita, maknanya pengundi-pengundi kita di Polis Batang untuk turun mengundi. Konsep saya senang aja. Saya punya konsep senang aja. Kalau kita rasa penat untuk kata takut ataupun rasa penat tak mau terlibat dalam pilihan raya ni, pastinya kluster mahkamah akan menang. Itu saya konsep saya senang. Maksudnya, maknanya kita kena menafikan tu mereka yang memaksa kita untuk mengundi dan kita tidak ada pilihan. Sedangkan di situ ada tempoh 17 bulan lagi untuk kerajaan yang terdahulu ini berkhidmat kepada rakyat. Dia sendiri menolak itu. Kemudian dibubarkan. Kita dipaksa. Cara nak menafikan itu adalah dengan turun mengundi beramai-ramai. The best kalau boleh cecah 80% keluar mengundi di kawasan kita dan seluruh negeri juga. Tapi cabarannya agak besar. Kerana situasi walaupun kita sudah ada booster, keadaan pandemik semakin pulih walaupun kes meningkat pada ketika ini dengan varian Omicron, tetapi masyarakat masih ada rasa kesangsian kerana mereka bukan hanya pulih dari pandemik tapi baru pulih dari ekonomi misalnya. Baru nak bekerja yang hilang pekerjaan, yang berniaga baru nak buka perniagaan, baru nak pulih lah, nak dapatkan modal balik dan sebagainya. Jadi bagaimana pemain politik termasuk YB Suhaizan meyakinkan mereka setiap undi anda itu penting. Walaupun isu ini masih melegar, tapi anda kena korbankan masa pulang ke Polis Batang, keluarlah mengundi. Kerana tanpa undi anda, apa juga yang anda marahkan kepada pihak kerajaan, anda kesal dengan polisi-polisi yang tidak mesra pada rakyat, isu rasuah berleluasa, tetapi anda tidak pulang mengundi, anda tidak akan mengubah apa-apa. Pandangan YB Suhaizan. Dia begini ya. Ini satu kali dalam 5 tahun. Yang baru ni tak apa 5 tahun lah ya. Tapi mana satu dalam tempoh 5 tahun. Ya. Maknanya sesuatu yang sangat penting dari segi menentukan masa depan negeri dan negara kita. Ya. Jadi pada waktu ini kita ada berbeza sikit dengan Melaka dan juga Sarawak ini. Pada masa Melaka itu, kita tak pernah berdepan dengan pihak raya. Maknanya rakyat tak tahu kesannya. Kalau saya tak turun pun apa kesannya, dia tak menyedari lagi hakikat. Tetapi apabila berlaku di Melaka ini, ya, kerajaan yang dipilih hanya 38% tetapi mendapat 2/3 majoriti dalam Dewan Undangan Negeri Melaka. Ini sebenarnya telah membuka mata rakyat. Bagaimana kumpulan minoriti boleh mendapat majoriti di dalam Dewan. Kerana tidak turun mengundi. Ya. Jadi itu sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada rakyat pertama. Ya. Yang kedua dari segi pandemik ni, pada masa Melaka itu, ya, keadaan masa tu ya masih baru lagi. Ya. Maknanya mereka yang menerima vaksin belum lagi sampai ke tahap sekarang ini. Ya. Tapi sekarang ini kadar vaksin ni dah tinggi dah. Ya. Maknanya majoriti rakyat telah menerima vaksin itu. Jadi keadaan ini sudah berbeza dengan apa yang berlaku di Melaka waktu itu. Ya. Sekarang ni sudah hampir kepada endemik. Ya. Tengok lihat kepada kadar kematian. Kita bukan tengok kadar kes. Kadar kes ni sebenarnya macam kita demam lah. Kalau kita demam, ni malah ramai orang demam. Tapi berapa kes yang menyebabkan kematian? Denggi. Kematian denggi itu lebih tinggi daripada kematian yang ada pada COVID. Maknanya rendah kadar kematian. Jadi tidak perlu takut itu cumanya. Ya. Dalam kita nak pergi mengundi itu, kita jagalah SOP. Supaya maknanya kita tidak menjejaskan pihak lain. Tapi kita, insya-Allah kita selamat. Tapi maksudnya kita kena jaga juga kali ibu bapa kita ya yang sakit, ya, kumpulan yang berisiko tinggi. Itu yang kita kena jaga. Ya, yang kita kena jaga. Tapi kita tu tak ada masalah lah. Ya, dan dia dibuktikan pada waktu ini apabila kita tengok di mana-mana tempat pun sudah maknanya ramai mereka keluar pergi berniaga, beli bekerja, ya, pergi ke pasar, aktiviti harian sudah biasa di masjid di surau sudah ada, ya. Sudah maknanya mereka ni telah berada di keadaan yang hampir-hampir
sebelum COVID dulu. Ya. Jadi tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan pada waktu ini. Ya. Tambah lagi maknanya kita ni kalau di dalam tempat mengundi memang kita jaga betul SOP itu. Ya. Kalau mungkin di pasar tu paling payah sikitlah kita nak jaga SOP kan. Tapi kalau di tempat mengundi itu tempat yang kerajaan telah tetapkan tempat mengundi. Jadi kaedah SOP yang dikenakan di dalam tempat mengundi itu sangat ketat dan insya-Allah benda itu akan melindungi kita semua daripada menjangkiti pihak lain ataupun barangkali akan bawa kepada kesusahan kepada ibu dan bapa kita mungkin yang ada di rumah. Ya. Jadi itu keadaan sudah berbeza. Ya. Dan Wabi yakin pengundi Pulau Sebatang dan di Johor akan keluar berbanding apa yang berlaku di Melaka dan di Sarawak. Insya-Allah more better lah daripada Melaka. Saya tak boleh menjanjikan 100% lah begitu. Wabi Suhaizan, dalam menarik minat pengundi, kalau PRU14 nampak jelas Pakatan Harapan ingin menumbangkan rejim sebelum itu dengan satu lawan satu di semua kawasan di peringkat DUN ataupun peringkat Parlimen. Tetapi kali ini di Johor antara pilihan raya yang paling meriah pernah disaksikan dengan pelbagaian calon dan juga parti. Jadi di mana kekuatan Pakatan Harapan termasuk Amanah untuk menawarkan bahawa inilah gabungan yang sewajarnya dipilih pilihan di Pulau Sebatang dan juga di Johor, walaupun berlakunya langkah Sheraton selepas 22 bulan mentadbir di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Wabi Suhaizan. Okey, gini ya, kita di Johor ni, kita tidak ada masalah isu kita tak ada boleh deliver kepada rakyat. Maknanya semua apa yang kita telah janjikan, sebahagian besar apa yang kita janjikan, khususnya dalam tempoh 100 hari yang kita janjikan, kita telah tunaikan. Itu sejak daripada Datuk Osman Safian lagi pada waktu itu. Arwah. Tak, arwah, Allah yarham ya. Jadi isunya tidak ada, isu kata tak melaksanakan, tak deliver dan sebagainya, tidak ada. Itu tetapi boleh dijawab, boleh dijawab. Tapi isunya masa itu kita tak boleh lagi nak menyelesaikan apa yang kita telah janjikan itu. Kerana tempoh tu 22 bulan saja. Ya. Jadi ini sebenarnya satu buah kerajaan yang pada waktu ini maknanya kita intact antara parti ini, ya, PKR, Amanah, DAP, ya, dan sekarang ni ada nilai tambah daripada muda. Cuma muda ni boleh kerana dia belum lagi dalam Pakatan Harapan, jadi adalah isu macam dilakin dan sebagainya. Tetapi macam PKR sendiri telah membuktikan kematangan dia, tidak pula membalas apa yang dilakukan oleh muda. Ialah muda tu kerana dia masih lagi berada di luar dan ia memerlukan satu proses lagi untuk dia masuk dalam Pakatan Harapan. Jadi isu itu tidak begitu besar, ya, dibandingkan dengan pihak yang sebelah sana pula, ya. Macam mana yang menyebabkan kerajaan tak stabil ini, ya. Dia mahukan sebuah kerajaan yang stabil, tetapi dialah yang menyebabkan kerajaan itu tak stabil. Kerajaan yang stabil itu adalah kerajaan Pakatan Harapan sebelum tahun 2020. Kelebihan yang banyak, majoriti yang besar pada waktu itu. Tetapi bila diambil alih kerajaan itu, pada saya bukan diambil, dirampas kerajaan itu pada waktu itu. Tinggal 2 asalnya, kemudian tinggal 1. Jadi kononnya keadaan tidak stabil. Tetapi soalnya, siapakah sebenarnya yang menyebabkan kerajaan itu tidak stabil? Tentulah BN dan PN yang menyebabkan kerajaan tidak stabil. Kemudian dia menggunakan alasan kerajaan tak stabil untuk buat pilihan raya. Ini double standard yang ditunjukkan oleh UMNO dan Barisan Nasional di dalam menghadapi pilihan raya ini, ya. Percakaran terus berlaku. Umpamanya kita dalam Pakatan Harapan tidak ada satu sesama kita nak membunuh satu sama lain. Tetapi dalam BN dan PN ini, dia memang salah satu tu nak membunuh. Antara UMNO dan juga Bersatu saling hendak membunuh antara satu sama lain. Dan ini duduk di dalam satu kerajaan di peringkat persekutuan ini. Kemudian persekutuan kononnya bersama. Kemudian di peringkat negeri bertempur. Sebenarnya ni apa kerajaan ni sebenarnya?
Apa mesej nak disampaikan kepada rakyat? Awak di persekutuan konon dapat bersama, kemudian pergi ke negeri awak bertempur. Apa mesej yang awak nak sampai ni? Ha? Ini sepatutnya rakyat lebih memahami siapakah sebenarnya kerajaan yang sepatutnya dipilih dalam pilihan raya. Adapun ini dalam undi pada waktu ini kita memang ada undi yang banyak sangat bertanding. Ya. Kerana dulu kita hanya 3 penjuru, contohnya di Pulau Sebatang. Sekarang ni 4 penjuru. Ya. Saya simpulkan beginilah dalam kes di Melaka. Ya. Sebenarnya di Melaka itu 60% daripada rakyat tidak bersetuju dengan UMNO Barisan Nasional. Hanya lebih kurang 39% yang bersetuju dengan UMNO Barisan Nasional. Majoritinya tidak setuju. Tetapi yang majoriti ini terpecah kepada beberapa parti. Jadi formula ini patut disedari oleh rakyat. Bagaimana nak kumpulan majoriti ini mendapat kuasa? Saya memberi formula beginilah. Macam Pulau Sebatang. Kita pertembungan yang besar ni adalah antara PH dan juga BN. Ya. Itu yang paling besar. Jadi ada pun yang lain-lain, penyokong yang lain harus menyedari bahawa awak tidak suka dengan Barisan Nasional. Tetapi kalau awak tidak memberikan mandat itu kepada PH, maka undi akan pecah. Dan parti yang awak tak suka itu menyebabkan dia jadi menang. Sebab itu saya rasa kalau di Pulau Sebatang, oleh kerana incumbentnya adalah PH, ya, maka sahabat-sahabat daripada PAS, Bersatu, Pejuang, ya, dalam konteks di Pulau Sebatang mesti memberikan ruang kepada Pakatan Harapan untuk menang. Kerana itu adalah parti incumbent di dalam DUN Pulau Sebatang. Jadi dengan itu, UMNO Barisan Nasional yang dibenci oleh PN, yang dibenci oleh Barisan, yang dibenci oleh PAS, yang menjadi lawan kepada mereka ini, tidak menjadi kerajaan selepas itu. Tak guna juga. Saudara tak suka kepada mereka, tetapi undi berpecah, akhirnya yang menang adalah Barisan Nasional. Ya, Wabi Suhaizan, bagi naratif pada kelompok yang pertama kali diberi peluang untuk mengundi kali ini, ada undi 18, ada pendaftaran automatik dan angkanya amat besar. Penambahan di setiap DUN amat signifikan untuk semua parti merebut undi mereka. Jadi apa tawaran Wabi Suhaizan kepada anak muda ini? Mereka ada idealisme, itu yang cakna politik lah. Bagi mereka yang tak kisah pasal politik, mereka sanggup duduk dekat Kuala Lumpur tak nak balik, ataupun yang ada di Pulau Sebatang ni tak akan keluar mengundi kerana mereka rasakan tidak ada kesan perubahan kalau mereka pilih A, pilih B ataupun pilih C. Jadi apa pesanan YB Suhaizan supaya anak muda kali ini buatlah keputusan dan warnakan politik negeri Johor? Okey, saya ambil kira gini ya. Kita dalam konteks saya ambil Pulau Sebatang dulu. Isu yang besar di Pulau Sebatang dulu ya. Isu yang besar ini adalah kita sebenarnya ada sebuah hospital. Nama dia Hospital Daerah Pontian ya. Tapi hospital ini sebenarnya kira sebuah hospital yang bersifat daerah, yang kurang kelengkapan, yang tidak ada doktor pakar. Ya. Jadi kes-kes yang kritikal ini ya tidak boleh dibawa ke hospital di Pontian. Mereka terpaksa bawa kepada HHA ataupun HHI di Johor Bahru ya. Memakan masa lebih kurang sejam lebih untuk orang alik ke sana ya. Jadi banyak kes-kes ini yang kita hadapi masalah. Contoh baru ni saya pergi pegawai ya. Saya pegawai saya kena stroke ya. Saya hantar ke Pontian, Pontian tak boleh nak handle, pergi hantar ke Johor Bahru. Nah kalau kita ingat dalam kes apa nama ni Dr. Farid Allahyarham. Ya. Masa itu dia kena stroke di heart attack masa tu ya. Di rumah dia dah dibawa ke sini. Oleh kerana pagi masa tu tak dapat orang kali lah tak dapat dia diuruskan dengan baik, akhirnya meninggal dunia. Itu ajal lah. Itu ajal maut di tangan Tuhan ya. Tetapi ia memberi satu gambaran kepada kita bahawa hospital ini perlu dinaik taraf. Seperti mana kalau di konteks Johor ni di Hospital Muar dan juga Hospital Batu Pahat. Saya rasa ini agenda ini perlu dimainkan oleh ADUN dan juga ahli parlimen supaya hospital yang ada di Pontian ini dapat dinaik taraf ke paras yang sesuai dengan populasi yang ada di sini. Adapun anak muda ni saya ingatkan beginilah ya.
anak muda ya, kali pertama mengundi ini adalah satu tanggungjawab. Ya, bukan mainan saja ya, suka-suka dan sebagainya. Di situ ada tanggungjawab. Kita memiliki satu undi untuk menentukan kerajaan yang akan berkuasa dalam tempoh 5 tahun. Ini serius sebenarnya. Jadi ambil langkah memahami masalah-masalah yang berlaku ini. Pada saya, kita kena tolak kluster mahkamah ini supaya kita mendapat sebuah kerajaan yang mampu mentadbir negeri dan negara dengan sejahtera. Okey, akhir sekali YB Swaizan, apa pesanan YB kepada pemilih di Pulau Sebatang dan apa tawaran YB kepada mereka? Ya. Salah satu tadi saya akan perjuangkan berkenaan dengan hospital tadi ya. Ini bersama dengan tak dapat dinafikan bersama dengan ahli parlimen. Ya. Kalau untuk sekarang ahli parlimen Datuk Ahmad Maslan lah ya. Kita ada kapasiti kita di peringkat negeri dan kita ada kapasiti kita di peringkat parlimen. Ini satu peranan yang perlu dimainkan. Saya rasa ini peranan perlu dimainkan oleh Adun ya. Yang kedua ni sebenarnya ya. Cik Nazri di sini tengok pergi ke Pontian ni, sebenarnya di Pontian ni adalah satu tempat yang mempunyai banyak produk pelancongan. Betul. Kita di Pontian ni ada pulau. Kita ada gunung, kita ada sungai. Ya. Kita ada hujung benua yang namanya Tanjung Piai. Maknanya tempat ini sangat-sangat strategik dari segi pelancongan. Tetapi pada waktu ini, ya, usaha-usaha pelancongan ini masih lagi minima. Ya. Banyak lagi usaha-usaha yang boleh dimanfaatkan di sini untuk menarik seramai mungkin pelancong untuk datang kemari. Ya. Ya. Semalam saya ada jumpa dengan orang daripada Kuala Lumpur datang sini. Dia kata, saya nak cari Pulau Kukuh. Tak jumpa, dia kata. Maksudnya signage tak ada. Signage tak ada apa semua kan. Lokasi saya tak tahu kata, kat mana. bukan puan aja tak jumpa, kita orang pun tak jumpa juga. Sebab dia terselit di tepi. Maknanya memang tak begitu meyakinkan. Yeah. Ya. Macam mana kita nak tarik lebih ramai. Ya. Kalau kita daripada Johor Bahru, kita tengok Pontian ni, ya Allah, jauhnya. Nak lalu bukan nenas. Nak lalu jalan yang berliku-liku, berlubang-lubang, macam jalan naik kuda kan. So, ini isu-isu yang ada pada waktu ini di sini yang memerlukan sentuhan daripada adu-adu. Dan saya rasa ini ruang yang kita tawarkan supaya maknanya pada waktu akan datang ini menjadi tempat pelancongan yang bersesuaian dengan rakyat dalam negeri Malaysia dan negeri Johor. Selain daripada itu juga pada waktu ini antara yang utama adalah isu pekerjaan ini. Pasca COVID ini banyak mereka yang terjejas, ya, anak-anak muda yang terjejas. Tetapi satu ruang yang kita ada di sini sebenarnya, ini adalah kawasan pertanian, ya, kawasan perikanan. Ya. Ada ruang untuk membela kerang di air balo contohnya. Ya. Dia ada satu tanaman nenas. Ya. Saya sebenarnya cakap ni berdasarkan pengalaman saya sendiri tanam nenas. Ya. Mana ruang itu memang ada, khususnya pertanian ni. Cumanya ya, pertanian adalah kapasiti kita ni, kelemahan dia adalah teknologi. Teknologi ni sebab orang Pulau Sebatang, petani-petani tak boleh handle. Ini kerajaan yang handle. Ya. Untuk mendapat satu teknologi bagaimana kita nak uruskan kerang, macam mana kita nak uruskan nenas, sayur-sayuran, peternakan dan sebagainya. Dalam kapasiti kita tanah yang terhad itu bagaimana. Jadi di situ sentuhan teknologi perlu untuk memberikan pulangan yang bersesuaian dengan kehendak pendapatan dia. Maknanya kemampuan dia boleh menampung kehidupan dia. Pertanian yang boleh menampung kehidupan bulanan, tahunan mereka. Ya, akhir sekali pesanan YB kepada penduduk Pulau Sebatang. Mudah saya sebut, turunlah beramai-ramai untuk mengundi pada 12 hari bulan ini. Jika tidak, kluster mahkamah yang akan menang dalam pilihan raya ini. Itu saja. Itu mudah senang. Clear ya? Betul. Clear. Terima kasih YB Swaizan Kayat kerana sudi ditemu bual untuk SOR ni pada petang ini, dan itu saja kami di Pontian Johor untuk mendapatkan pandangan wakil-wakil yang bertanding untuk pilihan raya negeri Johor. Sekian, saya Nazrika. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Johor Memilih.